بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan kita lagi dalam taman-taman syurga untuk mendengar siraman-siraman daripada perkataan-perkataan ulama dalam kitab untuk menunjukkan kita kepada syurga yang abadi dengan perantaraan amalan dan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke surat berapa? 133. Syarat sah Jumaat. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Baik, kita masih membicarakan tentang solat Jumaat dan hari ini kita masuk kepada syarat sah Jumaat. Walaupun orang perempuan dia tidak pergi solat Jumaat, tetapi setidak-tidaknya tahu akan tentang syarat sah ataupun syarat wajib Jumaat. Kerana kita ada hubungan dengan orang lelaki, sama ada suami kita ataupun anak kita, adik-beradik. Baik, seterusnya syarat sah Jumaat hendaklah didirikan dalam bangunan, bukan di kawasan lapang seperti padang dan sebagainya. Pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mu'tamad adalah mendirikan solat Jumaat di dalam sebuah bangunan. Bangunan tidak semestinya masjid. Selain daripada masjid pun boleh juga didirikan solat Jumaat. Itu di antara syarat sah dia. Berbeza dengan solat fardu. Kalau solat fardu kita boleh tunaikan di mana-mana. Di padang boleh, di tepi jalan boleh, atas rumput boleh, atas jalan tar semua boleh. Tapi syarat Jumaat dia mesti dalam sebuah bangunan. Sebab itu adanya surau Jumaat. Negeri Sembilan ada surau yang mendirikan solat Jumaat. Tapi banyak orang salah faham. Dia ingat surau ni dah naik taraf masjid. Dia tak naik taraf masjid, dia tetap surau walaupun ada solat Jumaat. Melainkan kalau diperkenan oleh mufti untuk menaik taraf daripada surau ke masjid, maka surau tu akan bertukar menjadi masjid dan segala hukum hakam masjid terpakai di surau yang telah naik taraf menjadi masjid. Banyak juga surau yang dah naik taraf jadi masjid. Tapi dia ada syarat-syarat lah di Jabatan Agama untuk naikkan taraf itu. Baik. Yang kedua, bilangan tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam, mulai dari awal khutbah pertama hinggalah selesai solat. Ini pun pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun orang Selangor sekarang ni, dulu sebelum ni 5 orang je pun boleh juga, tetapi itu pandangan yang tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Itu dipanggil pandangan kecil dan juga pandangan tu lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi oleh kerana dalam situasi keuzuran, pihak Jabatan Agama nak menghadkan bilangan ahli masjid, maka dipakai pandangan yang lemah dalam situasi macam ni. Tidak kita tutup terus Jumaat kemudian solat Zuhur, tak buat macam tu. Sebab kita nak syiarkan juga solat Jumaat, nak syiarkan juga solat Jumaat.
Kalau di kampung-kampung, kalau di Sabah contohnya, dalam bilangan tak cukup 40 orang, tapi pihak Jabatan Mufti sana bukan galak kan, suruh juga buat solat Jumaat, sebab kita nak syiarkan Jumaat. Kalau asyik nak semayang nak cukup 40 orang, sedangkan kawasan tu tak cukup 40 orang, maka tidak ada syiar Jumaat. Maka semua orang akan jadi malas. Semua sumber hidayah dengan perantaraan Jumaat pun kita tak dapat. Kita akan rugi kalau buat macam tu. Baik. Tapi yang afdalnya, kalau kawasan yang kurang daripada 40 orang untuk solat Jumaat, maka ditunaikan solat Jumaat, kemudian diulang solat zuhur. Itu lebih afdal. Ulang solat zuhur. Kerana pandangan muktamad mazhab Syafi'i 40 orang. Dan syarat 40 orang itu semua mesti bermustatin ataupun mukim situ, bukannya musafir. Kalau 40 orang tu semua musafir, orang jauh datang singgah sembahyang Jumaat 40 orang, maka Jumaat tu tidak sah. Solat Jumaat tu tak sah. Ataupun bukan semua, seorang cukup. 39 orang tempatan, seorang orang luar datang solat Jumaat, maka tidak sah Jumaat. Kemudian mestilah 40 orang, katalah ngam-ngam 40 orang. 40 orang tu mesti duduk di situ daripada khutbah sampailah bagi salam. Kalau tak sempat habis salam, seorang terbatal wuduk dia, maka Jumaat tak sah. Jadi kalau ramai solat Jumaat, seorang terbatal, orang lain boleh cover lagi. Katalah 1000 orang, kalau seorang batal, masih ada 900 orang. 999 orang yang duduk di situ dengar khutbah. Masih lagi dalam kiraan 40 orang dan juga lebih. Baik. 3. Hendaklah didirikan dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur, iaitu waktunya yang luas sehinggalah masuknya waktu asar. Waktu yang luas, artinya apa? Luas waktu tu daripada khutbah sampai bagi salam. Tapi kalau start khutbah, sebelum bagi salam, azan asar sudah berkumandang. Contohnya lah, di Malaysia tak pernah buat macam tu. Contohnya lah, katalah khutib ni khutbah lama betul, sampai 4.40 dia khutbah. Asar 4.44 dia khutbah sampai 4.40, contohnya lah. Jadi waktu tu sempit, tak meluaskan antara solat Jumaat dengan salam solat Jumaat. Innaka Hamidum Majid, tiba-tiba Allahu Akbar, orang azan asar, dia tak bagi salam lagi, maka semua kena ulang solat zuhur. Tak sah solat Jumaat sebab waktu tak luas dalam masa tertentu. Tapi tak pernah berlaku kat sini. Kalau ada masjid buat macam tu, saya rasa masjid tu tak ada orang datang. Semua orang lari. Ini pening ni imam ni, sampai 4.44 dia baca khutbah, 4.40 contohnya. Tapi kalau dekat negara Arab, khutbah Jumaat 1 jam, 1 jam setengah tu biasa. Orang tak lari, orang duduk dengar. Pukul katalah masuk waktu pukul 1.30, habis Jumaat 2.30. Saya biasa duduk macam tu, 2.30 habis Jumaat. Sebab kalau ada isu semasa kan, ada isu semasa yang agak genting, maka khatib tu akan semangat menyampaikan khutbah kepada jemaah. Baik. Tapi yang nak tidur pun tidur juga. Yang tidur juga, walaupun semangat nak pergi perang, tidur juga. Lebih-lebih lagi kalau musim panas. Kita punya panas tak berapa panas lagi. Saya pernah duduk negara Arab yang paling panas. Saya rasa bumbung kereta tu, kalau pecah telur, jadi telur mata. Atau bumbung kereta terlampau panas. Kalau pijak dekat simen ni memang macam pijak bara so. Sebab tu orang Arab, dekat orang Yaman ni, dia punya tumit kaki dia ni macam tapak kasut. Sebab dia orang kampung ni, dia keluar rumah kadang tak pakai slipper, menyebabkan kita punya tapak kaki ni semakin tebal. Tayar kita pakai tebal mana pun dia nipis, tapi kaki Allah jadikan
makin kita pijak dia makin tebal. Tak saya cuba tengok sebulan tak pakai kasut. Apa jadi kaki kita? Ni belakang ni pecah belakang tumit. Yang keempat, tidak ada dua solat Jumaat di tempat itu. Tidak ada dua solat Jumaat di satu kawasan. Kalau ada dalam satu kawasan ni dua solat Jumaat, maka Jumaat itu tidak sah. Melainkan kalau satu masjid itu dah melimpah ruah, tak muat orang, contohnya, maka didirikan satu lagi Jumaat, maka sah Jumaat tu. Tapi selagi mana masjid tu boleh menampung jemaah, maka selagi itulah kita kena semayang dekat tempat tu. Sebab tu masjid ni dia ada karyah, dia ada karyah yang cover dalam kampung tu. Jadi orang karyah itu kena solat dekat masjid dia. Kalau kata ngam-ngam 40 orang kawasan tu, ngam-ngam 40 orang, kalau seorang pergi semayang tempat lain, maka tak cukup, maka berdosa dia pergi semayang tempat lain. Dia kena usaha untuk cukupkan syarat sah Jumaat di tempat dia. Jadi ibu-ibu kena jadi apa? Kena gerakkan orang lelaki dalam rumah, sama ada suami ataupun anak lelaki. Jangan cepat dah azan tu. Sebab kalau 40 orang ngam-ngam, kalau seorang dah terlambat, khutbah telah bermula, dah nak solat, maka Jumaat tidak sah. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada orang dia apa? Sekarang kan PKP, dulu ketat sikit. Saja dah tahu dah sekarang ni PKP, kena datang awal, datang lambat. Alah, tutuplah masjid. Padahal dia datang lambat. Dalam makan cendol. Kita dah tahu dah sebelum PKP mula-mula tu kan, pukul 1 katalah azan satu suku, pukul 1 pagar dia tutup, maka kita kena sampai dekat pagar tu sekurang-kurangnya 12.55, sampai dekat pagar. Kalau tidak, kita tak boleh solat kat dalam masjid. Baik, kemudian fardu Jumaat, 2 khutbah sebelum Jumaat. Bismillah. Rukun khutbah ialah memuji Allah. Abang Zul pernah bagi khutbah Jumaat? Belum lagi? Kena try sekali. Yang berkaitan dengan 40 orang tu, dia masuk imam tu, andai kata suatu tempat tak cukup tak, adakah, sebab saya pernah pergi, dia tunggu jemaah tu datang baru dia solat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah yang tempat kita solat jemaah tu, yang tadi dia penghuni tetap tadi kan, peserta tetap, adakah yang kerja tu pun macam dekat office punya semayang Jumaat, orang yang kerja tu pun dikira maksudnya tetap kat situ solat Jumaat? Okey, yang pertama tadi ada masjid yang tunggu orang cukup 40 orang. Okey. Tengok kepada situasi keadaan semasa. Jadi orang AJK mesyuarat dia kena bincangkan hal ni supaya orang kampung datang awal satu. Kalau katalah semua orang ada kerja, tanggungjawab, takkan nak tunggu seorang sampai pukul 3 kan. Jadi benda ni akan dipantau oleh Jabatan Mufti, maka kemungkinan pihak Jabatan Mufti akan membenarkan solat Jumaat walaupun tak cukup 40 orang, memakai pandangan yang lemah. Dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain tak ada masalah. Mazhab Hanafi tak ada masalah, 3 orang depan pun dia khutbah juga sini, dia khutbah Jumaat. Tapi Syafi'i tak. Kemudian yang kedua tadi soalan ni, kerja, dia kena balik rumah. Tak, maksud dia kita dekat office kan ada buat solat Jumaatnya dekat surau office tu, atau orang yang kerja office tu masih kira masa dia kontak ataupun yang solat Jumaat untuk 40 ni, kalau ikutkan syarat ni lah. Kalau orang bekerja tak kira mustatin. Orang bekerja tak kira mustatin. Contoh orang sini kan lepas solat Jumaat yang dibagi kepada sekeliling ni orang kerja. Okey, macam contoh macam kat Kuala Lumpur lah.
Kan Kuala Lumpur ni tak ada rumah pun tengah-tengah Kuala Lumpur tu, semua orang office. Baik, jadi mukim ni dia ada jarak dia. Dia ada jarak dia, kan. Memanglah pergi office, tapi jarak dengan rumah tu tak cukup 2 marhalah, tak cukup, maka dikira bermukim juga Kuala Lumpur. Contohnya dia duduk Ceras, dia kerja kat KLCC, maka mukim KL lah. Dikira macam tu lah. KL tu kawasan dia lah. Dan separuh daripada hari dia duduk kat pejabat, separuh hari duduk kat pejabat. Takkan tak solat Jumaat, kan. Maka wajib juga, sebab masa kawasan tu masih kawasan KL. Jadi orang yang bekerja dia wajib tunaikan solat Jumaat. Ataupun pelajar-pelajar di asrama, contoh macam sekolah Syam, kan. Sekolah Syam ada solat Jumaat dekat dia punya masjid, sebab pelajar-pelajar asrama tu dah dikira bermukim kat situ. Pelajar asrama dikira bermukim. Jadi cukup lebih 40 orang, maka wajiblah buat solat Jumaat dekat kawasan dia. Sebab apa? Masjid lain tak tertampung pelajar, nak cover pelajar ni. Kawasan tempatan pun penuh orang, nak cover pula dengan pelajar asrama, lagi penuh lah. Jadi di masjid tu, di kawasan asrama tu didirikan solat Jumaat. Sama macam Politeknik PD pun sama juga. Dalam masjid dia ada solat Jumaat. Baik, kemudian 2 khutbah sebelum Jumaat. Rukun khutbah ialah, yang pertama memuji Allah. Maka khatib wajib menyebut Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Ataupun nak sambung, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Sekarang ni kalau dalam teks khutbah tu, Alhamdulillahil qail Qul huwallahu ahad Allahus samad. Contoh, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, yang berfirman. Contoh, itu terjemahan bahasa Melayu dia. Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah yang berfirman, Qul huwallahu ahad. Jadi puji-pujian tu dimasuk terus ayat Quran. Puji-pujian ni wajib khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Dua-dua khutbah kena sebut Alhamdulillah. Sama ada khutbah wajib ataupun khutbah sunat. Baik. Yang kedua, selawat ke atas Nabi SAW. Sekurang-kurangnya khatib menyebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya dalam khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Kemudian wasiat takwa dengan menyebut sekurang-kurangnya ittaqullah. Adapun ayat selepas tu tak wajib. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu tak wajib sebenarnya, tapi nak mencantikkan bahasa khutbah tu sambung. Kadang-kadang orang disambung dengan ayat Quran. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Itu ayat Quran. Jadi disambung dengan ittaqullah. Baik. Membaca sedikit daripada ayat Al-Quran. Sama ada ayat Quran ni nak dibaca pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Katalah khatib tak baca langsung Quran, ayat suci Quran, walaupun satu ayat, sekurang-kurangnya Qaf, cukup. Malas ni imam tu disebut. Ataupun Yasin. Yasin tu pun satu ayat. Alif Lam Mim Nun. Itu pun ayat juga. Tapi duduk dekat bacaan yang pendek. Kemudian membaca doa terhadap orang-orang mukmin. Ini pada khutbah kedua. Sekurang-kurangnya menyebut Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Amin. Tadi orang ngantuk tu. Amin. Yang disunatkan mengangkat tangan adalah jemaah. Maka khatib tidak disunatkan mengangkat tangan ketika doa dalam khutbah.
Cuma kalau kita ni khatib Jumaat, kita kena perbaikilah penyampaian kita tu dari semasa ke semasa. Kadang-kadang kita syok sendiri kan, kita rasa orang semangat padahal orang tidur. Kita kena perbaiki sebutan ayat Quran dalam Al-Quran, dalam khutbah. Saya pernah pergi satu masjid solat Jumaat. Ayat tu panjang ke. Ayat tu panjang, jadi khatib tu baca sangkut-sangkut baca. Dia teks tu pun Jabatan Agama yang buat. Tak tahulah saja nak panjang ke ataupun kena dengan cerita dalam khutbah tu ke, panjang dia punya ayat. Yang salah pun baca, yang ada juga salah sebut ayat makhraj huruf dalam khutbah. Tapi kalau dia baca banyak ayat Quran, dia baca ayat Quran tu banyak, khutbah khutbah ayat Quran, khutbah ayat Quran contohnya. Yang pertama tadi dia sebut ayat Quran tu banyak salah, maka ayat kedua tu cover balik rukun solat khutbah Jumaat. Kalau yang dua tu pun ada tersilap baris, nombor 3 punya ayat Quran dia cover balik rukun khutbah. Macam tu. Jadi digalakkan biar banyak ayat Quran supaya tidak batal khutbah Jumaat. Kemudian berdoa terhadap orang-orang mukmin, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ini rukun lah. Tapi ada satu lagi perintah daripada ulil amri. Ulil amri ni adalah raja kita, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Mukhlis Ibn Marhum Tukar Munawir, kemudian Datuk Mubarak bin Duhab Al-Ma'ruf bin Undang Luak Sungai Ujung. Al-Ma'ruf hari-hari saya baca, bukan hari, setiap minggu saya khutbah sampai hafal nama. Al-Ma'ruf bin Undang Luak Sungai Ujung wa in huwa fiqhu lima tuhibbu wa tardah. Maka doa untuk pemimpin tak termasuk dalam rukun khutbah, tapi dia termasuk dalam perintah ulil amri ataupun pemimpin kita yang suruh doakan kepada raja dan juga Datuk Undang tadi. Bismillah. Cuma penyampaian khutbah ni dia bukanlah wajib kita kena pidato. Kita biasa dengar dari kecil sampai sekarang khutbah tu pidato kan. Dia punya suara lain. Kalau ceramah macam ni lah suara dia. Dia punya gaya bahasa dia. Tapi zaman sekarang ni ramai ustaz-ustaz yang khutbah tak tengok teks. Bila tak tengok teks, dia jadi macam-macam ceramah macam ni. Tuan-tuan ni kalau lalu kat kebun getah orang, jangan nak curi lantun tu. Macam tu khutbah Jumaat pun ada juga. Berdosa curi lantun orang, letak balik lantun tu. Kita ni cari rezeki, biarlah cari rezeki yang halal, tahu tak? Khutbah Jumaat. Tapi pelik kan, tapi seronok juga kadang-kadang kan. Asyik sama je intonasi suara kan, sama baca. Kalau baca pun biar baca dengan sebutan yang sedap lah. Baik. Ini rukun khutbah. Jadi dalam satu masjid ataupun surau Jumaat, dia mesti sekurang-kurangnya 4 orang. 4 orang untuk naik menyampaikan khutbah dengan cergas. Dia tak nak orang asyik otai bagi khutbah. Daripada tahun 80 sampai sekarang dia je khutbah. Daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Ada satu tempat saya pernah pergi kursus khutbah Jumaat tahun 2011. Satu masjid dekat area mana lah, kampung lah. Memang imam itu je khutbah, tak ada imam lain lah. Itu je muka dia. Kan orang dah sampai hafal suara dia tu, dah masuk dalam otak lah. Satu hari budak-budak kampung nak pedajal imam ni. Sebab imam tu dia bergantung kepada buku khutbah tu. Dia buka je, itulah khutbah dia. Dia tak adalah nak balik rumah kejap nak prepare ke, nak tukar tajuk lain ke, tak ada. Dia tawakal ala Allah ya. Sebab buku tu pun dah bertahun-tahun duduk atas mimbar. Satu hari budak kampung dia curi khutbah kedua, ambil. Dia curi khutbah kedua, dia sorok.
Bila lepas duduk kan, imam duduk, nak bangun balik, mana khutbah ni? Mana teks ni? Tak ada, tak jumpa. Selepas 5 hingga 10 minit baru jumpa. Rupanya budak-budak ni sorok dekat dalam almari yang ada kat sini. Jadi satu orang jemaah bangun, dia kata kena ulang balik khutbah Jumaat sebab terputus lama sangat. Antara duduk memisahkan khutbah pertama khutbah kedua tu, dia punya gap tu lama sangat. Jadi kena ulang balik khutbah pertama. Dan bila dah khutbah pertama tu, tak perlulah ulang balik teks yang kita baca 3-4 muka surat tu. Marah orang ni, orang nak pergi kerja, kita bacalah rukun sahaja. Sebab tu yang afdal datang awal ke masjid adalah makmum, tapi bukan imam. Imam tidak afdal untuk hadir awal. Hadir awal tu untuk mendapat fadilat seperti seperti makmum. Sebab khatib dia ada tugas untuk menyampaikan khutbah, jadi dia kena buat preparation. Tapi sekarang ni kena datang awal lah. Kalau datang lambat nanti kan parking penuh, tak boleh masuk. Jadi orang tunggu-tunggu imam untuk menyampaikan khutbah. Fadilat apa? Siapa yang datang waktu pertama, datang awal ke masjid waktu pertama. Waktu pertama tu lebih kurang dalam lepas subuh. Lepas subuh dah duduk kat masjid sampailah habis solat Jumaat, maka ganjarannya seperti dia bersedekah seekor unta. Seperti dia bersedekah seekor unta. Siapa datang pada waktu yang kedua, maka seperti dia sedekah seekor lembu. Siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seperti dia sedekah seekor kambing. Siapa yang datang waktu keempat, sepertinya fadilat tu sedekah seekor ayam. Datang waktu kelima, dekat-dekat Bilal nak pegang tongkat sakti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Contoh. Lepas habis jadi selawat, kita pun baru sampai waktu kelima, maka dapatlah telur ayam. Seperti mana dia bersedekah sebiji telur ayam. Sedekah jugalah, tapi nilai dia telur ayam je lah. Tu yang kata tu, orang kampung kata kalau lambat-lambat kan telur ayam kan. Benda telur ayam. Rupanya ada hadis sebenarnya. Hadis Nabi seperti sedekah sebiji telur ayam. Maka apabila khatib naik ke atas mimbar, ada hadis Nabi SAW, maka malaikat-malaikat pencatat yang duduk di pintu-pintu masjid pun akan duduk mendengarkan khutbah. Jadi nama orang yang datang lambat tadi tak masuk dalam buku malaikat. Tak masuk dalam buku malaikat. Sebab apa? Mimbar imam sudah pun menaiki mimbar. Bila khatib naik atas mimbar, kita dilarang melakukan kerja-kerja lain, termasuklah ibadat sunat. Contoh, ada orang saya tengok bila khatib sedang khutbah, dia zikir belakang. Dia selawat ke, dia zikir ke, dia baca Quran ke, maka tak kena. Pada waktu itu amalan ijtimai, amalan berkumpulan ataupun jemaah, dia mesti beri tumpuan kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah Jumaat, dan ambil isi dia tu, bawa balik rumah, sampaikan pula kepada anak dan isteri. Itu tujuan dia sebenarnya. Ini khatib tengah khutbah, kita main handphone kan, scroll benda yang sama, tak boring-boring pun. Tapi baca Quran sekejap dah muak dah. Jadi kita kena ambil benda yang paling afdal pada waktu tu. Baik. Setakat ni ada soalan tak? Nombor 1. Satu lagi isu dululah, sekarang dah tak ada dah. Teks Jawi ke teks Rumi? Contoh, ada kawan saya, dia khutbah tempat dia baca Jawi. Jadi dia kata entah tu tukarlah Jawi. Kita nak membudayakan bahasa Jawi. Betul lah tu. Tapi bahasa Jawi ke bahasa Rumi ke, penyampaian sama je. Jangan ada yang tertukar huruf Jawi maksud lain, tapi sampaikan kepada orang maksud lain. Contoh, ada pernah ada isu sebelum ni, saya baca dalam Facebook. Tajuk khutbah pada hari ini adalah puas dan pedih. Pelik orang, puas dan pedih. Saya tengok balik tu, puasa dan fidyah.
Ejaan puasa ejaan dia macam mana? Pa waw alif sin. Ejaan lama pa waw alif sin. Ejaan baru pa waw alif sin alif. Jadi kalau orang baru baca yang lama jadi puas. Kemudian fa dal ya ta marbutah, kan? Fidyah dibacanya pedih. Pun dia tajuk ni puas dan pedih. Dilarang kita memakan keldai, dibacanya keladi. Terbalik. Betul lah. Dilarang makan keldai, dilarang memakan keladi. Patutnya apa ni, keldai, dibacanya keladi. Kerana ejaan dia kaf lam dal dalia, ejaan lama. Kalau ejaan lama dal ya kena baca dai. Kalau ejaan baru dal alif ya baru bunyi dai. Jadi keldai. Baik. Kemudian tak habis cerita ni. Kalau teks tu khutbah, teks tu jawi ataupun teks tu rumi, maka penyampaian dia sama je, tak ada apa beza. Yang penting orang tu dia pandai bahasa jawi. Yang kedua, Selalunya kata sebelum khutbah dia nak prepare atau untuk prepare untuk dia baca dulu lah sepitan. Kan masa tu dia tak boleh macam contoh kedai tadi dengan puasa dia takkan dia tak boleh dah. tak tahu. Kalau dia kata mesti dia dapat take dulu kan sebelum dia naik. Tak juga. Ada orang dia confident. Dia confident. Dia dapat tag, dia dapat kadang tak lambat kan, dapat tag turun naik atas mimbar. Ataupun biasanya dapat teks rumi, tiba-tiba hari tu dapat jawi. Yang rumi tak ada. Baca lah. Itulah bunyi macam-macam. Maka sayugianya imam itu memanjangkan zakarnya selepas solat. Pening orang. Ejaan dia zal kafra, ejaan lama, memanjangkan zikir, dibacanya zakar. Terperanjat orang. Baik, kemudian perkara sunat yang patut dilakukan pada hari Jumaat. Mandi bagi orang yang hendak pergi menunaikan solat Jumaat dan membersihkan badan daripada segala kotoran. Siapakah yang disunatkan mandi pada hari Jumaat itu? Disunatkan mandi bagi orang yang nak pergi solat Jumaat, termasuklah wanita. Kalau orang perempuan dia ada peluang untuk pergi solat Jumaat di satu tempat, maka dia pun disunatkan mandi, niat mandi Jumaat. Bagi orang yang tidak wajib ataupun tak nak pergi solat Jumaat, contoh perempuan, maka tidak ada niat mandi Jumaat untuk dia. Berbeza dengan hari raya. Hari raya, orang yang nak pergi sembahyang raya ke ataupun orang yang tak nak pergi sembahyang raya ke, disunatkan untuk dia niat sahaja kemudian disunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Padahal dia tak nak pergi pun masjid solat raya, dia nak siapkan masak rendang apa semua, maka dia pun tak pergi sembahyang Jumaat, pergi sembahyang raya. Maka disunatkan juga dia niat sunat mandi Aidilfitri, termasuk perempuan haid. Perempuan haid pun disunatkan mandi, niat mandi sunat Aidilfitri. Kalau pada sebelum nak pergi itu berjunub, boleh diniatkan sahaja mandi wajib dan mandi junub sekali jalan. Mandi junub dan juga mandi wajib. Kerana di antara perkara sunat sebelum solat Jumaat adalah bersama dengan isteri. Kalau isteri ada rumah lah. Kalau dekat pejabat, biar dekat pejabat, tak payah call pula. Suruh balik. Kan, yang balik je, ada hal lah. Cepat sikit yang pergi sembahyang Jumaat ni. Apa hal ni bang? Disunatkan untuk menenangkan perasaan lelaki ketika pergi solat Jumaat. Tak ada apa pun berlaku, tapi zaman dulu orang pergi sembahyang Jumaat ni jalan kaki ternampak perempuan.
ternampak perempuan. Zaman dulu lah. Zaman sekarang ni nampak perempuan tak ada rasa apa lah, sebab dah selalu tengok kan. Baik. Makcik-makcik pun buka lensi. Masa nak semayang tutup, masa kuliah buka. Terbalik lah. Baik. Memotong kuku dan rambut sekiranya panjang, mencabut bulu ketiak, menggunting misai. Pedih ni. Dan mencukur bulu ari-ari pada hari Jumaat. Adapun memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu dan sebagainya ni disunatkan juga untuk orang yang tak pergi solat Jumaat, iaitu wanita ataupun perempuan. Disunatkan juga memotong kuku pada hari Jumaat. Tapi kalau dia dalam keadaan haid, boleh tak potong kuku? Dalam keadaan period, makruh hukum dia. Adapun orang yang nak mandi hadas, sebelum mandi hadas dia potong kuku, kemudian terlupa pula potong kuku, dia potong, maka disunatkan ambil kuku tu, bawa masuk dalam bilik air. Rambut yang dipotong ambil masuk dalam bilik air untuk disiram, seperti mana badan dia yang mandi wajib. Mandi wajib. Termasuklah orang yang buat korban, orang yang buat korban pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tu dia buat korban, maka disunatkan dia tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan bulu-bulu yang lain, sehinggalah darah lembu tu tertumpah ke tanah. Dia tertumpah jatuh ke bawah, maka selepas itu hilanglah makruh tu bagi orang yang buat korban je lah. Buat korban. Kerana kuku dan rambut adalah sebahagian daripada tubuh badan yang Allah SWT nak ampunkan. Jadi bukan dilarang, makruh hukumnya memotong kuku. Memakai bau-bauan yang wangi dan memakai pakaian yang bersih dan indah. Jadi nak pergi masjid ni, kita pakailah pakaian yang bersih, smart, wangi dan sebagainya. Melainkan kalau kita daripada tempat kerja, tak susah kita nak tukar baju, kita pergi sembahyang dengan baju kerja pun tak ada masalah. Tapi bagi orang yang ada peluang, jangan tinggalkan peluang. Pakai jubah putih, pakai serban, pakai selendang, pakai minyak atar, pakai minyak wangi, untuk supaya malaikat rahmat mendoakan kita ketika solat Jumaat. Dia tak adalah berkepam, bau masam, peluh. Kalau bulan Ramadan lah, bulan Ramadan tu lepas habis saja solat Jumaat, kita akan tengok ramainya orang mati syahid kat belakang sana. Semua mati syahid tu bos. Bukan apa, kedai tak boleh pergi, makan tak boleh. Jadi situ pot untuk baring ataupun tidur. Baik, kemudian minyak atar, satu lagi, minyak atar. Kita kalau nak bagi souvenir daripada Mekah contohnya, hadiah lah, hadiah umrah, hadiah balik haji kan, bagilah yang semenggah sikit. Ini bagi kayu sugi, buka-buka kayu sugi keput, dalam tu ada anai-anai keluar. Memanglah 5 rial, 1 rial, murah. Yang murah kita bagi orang, bagilah dalam plastik. Satu lagi minyak wangi, dia bagi yang kau punya tu, yang hitam tu. Itu kalau pakai tu, orang sebelah hilang mati hitam dia. Hilang mati hitam lah. Pengsan, bau kau punya, bagilah yang soft sikit. Kemudian bagi kopiah, satu hal lagi. Ustaz, kopiah balik umrah, kopiah baby dia bagi. Manalah muat, puas tarik, tak boleh. Bila aku nak pakai ni? Asalkan hadiah katanya. Bagi hadiah boleh orang pakai. Tak muat kopiah. Baik. Nampak pada Mekah. Mekah jubah ni, selak tengok, made in China. Baik, beli kat jalan Masjid India. Tapi orang nak bagi tu ambil je lah kan, banyak cerita pula. Saya pernah dapat jubah orang bagi, kotak tu buka macam ni. Mahal ni, Diffah ni mahal lah, jubah Diffah. Tapi sekarang ni dah banyak ciplak dah, cetak rompak.
yang jenis apa, jubah yang tinggi. Biasa orang Dubai pakai. Orang Dubai, orang Oman, jubah mahal tu. Tapi bila saya buka jubah tengok made in China lah. Baik. Dah isyak Dah kan? Dah kan? Okey. Satu lagi yang terakhir, sunat diam ketika khatib membaca khutbah. Sunat diam. Adapun yang hadis biasa dibaca oleh Bilal, barang siapa yang berkata diam ketika khatib sedang berkhutbah, maksudnya dia suruh orang diam, contohnya diam, maka terluputlah pahala Jumaat baginya. Dia suruh orang diam, dia pun terluput juga. Nak beritahu begitu kerasnya untuk bagi tumpuan kepada khatib tu. Orang bising pun kita tak boleh kata diam, seolah-olahnya macam tu. Tapi hadis tu sanadnya dhaif. Hadis tu sanadnya dhaif. Jadi kalau orang buat bising sangat-sangat, kita boleh tegur dia dan suruh diam. Contoh macam budak kan bising dalam masjid, kita boleh suruh dia diam dan tak luput pahala Jumaat. Kalau ikutkan hadis tadi tu sanad dia dhaif kan. Tapi sebagai fadilat tak ada masalah lah. Baik. Sekarang ni kalau jadi imam, kita nak disunatkan, Nabi kata apa? Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salah, ataupun min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf. Kita suruh jarak, imam pula sebut lurus dan rapatkan saf. Kena tangkap. Jadi nak ambil pahala sunat peringatan tu, kita sebut jugalah. Sekurang-kurangnya luruskan saf sahaja. Luruskan saf. Jadi sebutan tu dapat pahala bagi imam. Sebab Rasulullah SAW menyebut sebelum takbiratul ihram, sawwu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salah. Lurus dan rapatkan saf. Sungguhnya merapatkan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat berjemaah. Tapi orang tak payahlah rapat, kita disuruh jarak sekarang kan. Wallahu alam. Okey, bagi orang nak pergi kerja, dia boleh mandi sebelum dia keluar rumah. Sebab mandi pagi lepas subuh tu pun dah dikira sunat mandi. Boleh, kita dah boleh sunat niat sunat mandi Jumaat. Cuma dalam kitab fiqh kata yang lebih afdal mandi dengan keluar pergi sembahyang Jumaat tu dekat. Contohnya kita nak keluar pukul kita mandi pukul 12.30 contohnya. Mandi pukul 12.30, kita keluar bilik air nak pergi sembahyang Jumaat lebih kurang dalam 12.40 atau 12.45. Waktu tu mandi dengan keluar tu dekat sangat. Itu lebih afdal. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada hari akan datang. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.